dalam air ke apa kan, tak. We normally is one medium. Tapi kalau kita cakap pasal pembiasan cahaya ni ataupun refraction, usually happen in two medium. Okay. Contohnya lah, kamu tahu kan masa pembiasan cahaya, contohnya macam kamu ada cawan. Okay, lepas tu dalamnya ada air kan. Dalamnya ada air, lepas tu kamu ada letak pen kan. And then kamu dapati pen tu macam bengkok sikit kan. Sebab berlakunya pembiasan cahaya kat situ. Sebab cahaya kamu, dia masuk melalui dua medium yang berbeza. Iaitu air, udara ataupun yang bawah ni adalah water lah. Okay. So ini adalah pembiasan cahaya. Okay, so bezalah 7.1 dengan 7.2 ni. Okay, so still ada spherical surface macam dekat 7.1 kita ada spherical surface kita iaitu kita ada concave, kita ada convex kan. Sama juga kita ada surface macam tu, kita ada surface macam tu. Okay. Right. So ni semua explanation atas ni mesti nak explain sebab dia ini nak cakap pasal konsep pembiasan cahaya je lah. Okay, tapi yang penting adalah untuk 7.2 adalah kamu pandai menggunakan, just use this formula. Okay, so that's, yeah. Saya tidak nampak skrin. Tak nampak skrin? Iya ke? Ni dah share kan? Tidak share. Cuma Yang lain nampak ke skrin, Miss? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Saya nampak. Net, tak apalah Net. Net, cubalah tunggu sekejap mana tahu dia terkeluar ke. Nanti, okay Net? Okay, tak apa. Kalau tak nanti Miss record meeting ni, okay? Okay, kita move on boleh, okay? So for this subtopic, you just know how to use the formula lah, okay? So ni semua ni yang ni tak penting. So misalkan terus kepada konsep dia lah okay? So I'm going to, okay. So kita akan belajar pasal pembiasan cahaya. So refraction is changing of direction of light rays and its speed of propagation as it passes from one medium to another. So keyword dia adalah from one medium to another. So bila kamu nampak dalam soalan tu dia cakap pasal dua medium yang berbeza, maksudnya dia cakap pasal pembiasan cahaya lah, iaitu refraction. Okay. So tugas kamu hanyalah untuk pandai menggunakan formula saja. Okay. So contoh kita bagi contoh. Contoh kamu ada apa tu namanya, kamu ada ball fish kan, ada apa tu, bowl of fish pula, apa tu, ikan punya dalam tempat letak dalam ni kan, benda lah bisa cakap ni. Okay, dalam tu ada ikan, ada bowl of water with fish on it. Okay, so katalah ada mata kamu, okay. So sekarang ni dia ada dua medium yang berbeza lah, iaitu kita ada water and then we have air, okay. So sekarang ni kita akan guna formula N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R lah, okay. So sekarang ni kita nak tahu, this is your object, the fish one is your object, okay. So kita nak tahu mata kamu ni nampak image tu dekat mana. So mainly kita akan cari V tu berapalah position of the image. Okay. So what happened here is that this is your object. So yang ni, inilah kita punya spherical surface, this one. So kalau Miss translate kat bawah ni. Okay. Ni translate kat bawah ni. So kita ada objek kita iaitu ikan tu kan. Contohlah ikan tu distance dia adalah 10 cm daripada bowl of the water kan. Lepas tu and then kita nak tahu berapa V kita lah. Okay, and then kita tahu N of water refractive index ni constant selalu 1. And then, N of water not 1. N of water selalu 1.38 I think. And then N of air memang 1. Ini kamu kena hafal Kalau udara mesti 1. Yang water, yang glass ni kadang-kadang soalan akan kasih lah. Okay. So N1, N2. Okay, ni N1, N2 Okay. And then kita nak tahu berapa V kita kan. So, okay, remember masa 7.1, okay, kita nak recap balik Kamu belajar pasal pantulan ataupun reflection. Okay, Miss nak recap 7.1 lepas tu recap 7.2, okay. So, contoh kalau kita ada cermin concave kan. Okay. So, katalah kita ada objek kat sini and then this will be our U kan.
Okay. So this one akan jadi incident ray kan. Nama pun pantulan, jadi dia akan terpantul ke belakang. Okay. Ni reflected ray kan. Jadi katalah kita ada U kita sama dengan 10 cm. Okay. So maksudnya ingat tak table yang Miss Ukis ni kan? IR pasangan dia kena U. RR reflected ray pasangan dia kena V, R ataupun F baru dapat nilai dia positif kan. Jadi dekat sini U kita same side dengan IR, maka U kita nilai dia akan jadi positif 10 kan. And then how about the radius? The radius kat sini kan. This is your radius, focal length macam di separuh daripada radius. Jadi kat sini radius dengan focal length tu nilai dia akan jadi radius dengan focal length tu nilai dia akan jadi still positif sebab same side dengan RR kan. Ni nilai ni. Jadi ni positif jugalah. Okay, katakanlah kamu dapat image kamu dekat sini kan. Okay, this one is your V, isn't it? Jadi V tak same side dengan IR. Ni adalah side yang lain, ni adalah side yang lain. Jadi nilai V kamu akan jadi nilai dia negatif. Ini kamu belajar masa 7.1, okay? Tapi 7.2 konsep dia lebih kurang sama. Kamu akan guna juga table ni. This table. Okay, sekejap Oh, kejap Hello? Tak tahu lagi. Ayah, kakak ada kelas lah kejap Okay. Okay, bye. Okay, lepas tu, kita akan buat, ni adalah pembiasan cahaya, so refraction, okay. Right, okay, kat sini kan kita nak pandai guna formula ni kan, this formula kan. Ni, this formula. Okay, contohlah, okay, N1 kita ada, okay. Macam mana kalau pembiasan cahaya ni, dia punya IR dengan RR dia berbeza sikit So, ini akan jadi IR, okay. Kalau pantulan cahaya kita cakap dia terpantul, tapi kalau pembiasan cahaya kita cakap cahaya dia berjaya masuk dalam media yang berbeza tu So ini adalah refracted ray. Yang sebelum ni reflected ray tapi RR jugalah, okay. So kat sini kita boleh tengoklah pasangan dia kan, pasangan dia apa tadi? IR, RR, U, V, R, F kan? V, R, F, okay. So kat sini kita akan masukkan, okay. N1 nilai dia adalah 1.38 sebab datang daripada sini kan. And then masuk kepada N2 lah iaitu medium udara kita. So N1 sama dengan U. U kita adalah 10, okay. Disebabkan U ni same side dengan IR maka nilai U kita akan jadi positif lah, okay. So plus masuk N2 1 V yang kita nak cari. So N2 1 tolak 1.38. Okay, katakanlah radius dia adalah sebanyak maybe dalam 8 cm kan. Jadi radius ni dia tak same side dengan RR. Maka radius ni nilai dia akan jadi negatif 8. Okay. And then kamu tahulah nilai, katalah kamu tekan kalkulator. And then kamu dapati nilai V kamu sama dengan 20 cm contohnya. Okay. Positif 20 cm. Okay. So kalau positif 20 cm mestilah dia dekat side ni lah. Sebab dia nak same side dengan RR bahawa nilai dia positif. Okay. So maybe daripada sini hujung ni sampai ke sini. So this will be your V sama dengan 20 cm. Okay. Tapi andai katalah kamu tekan kalkulator untuk soalan lain, kamu dapat V dia sama dengan negatif 25 cm kan. Jadi maksudnya I kamu bukanlah dekat sini kan. I kamu mesti yang dekat tempat yang dia negatif lah. Iaitu dekat IR. Jadi kamu tariklah this one ke this one. So IU akan jadi kat sinilah nilai dia. U sama dengan 25 cm. Kenapa negatif? Sebab dia dekat IR. Okay. This one kenapa kita letak yang 20 cm ni dekat belah sini? Sebab dia same side dengan RR. Sebab RR kena pasangan dengan V baru nilai dia positif. Okay. Okay. Alright. And then Miss nak explain lagi satu konsep. Okay. Miss bagi contoh soalan Contoh okay. Contoh kalau soalan tu cakap katalah kita ada glass kat sini, a ball of glass kan. Lepas tu ada mata kamu kat sini, okay. And then katalah ada dekat glass tu, dekat depan glass tu ada bingkai gambar, okay. So
So ni kita punya objek. Okay, so sekarang ni kita akan guna formula N1 yang ada tu. Kita nak tengok macam mana agaknya image kamu punya bingkai gambar ni kan. Tapi tengok dia lalu berapa surface. So apa-apa cahaya akan datang daripada objek kita. So dia lalu the first surface. Dia terbias kat sini, refracted. And then dia masuk lagi to another surface. Okay. And then dia terbias lagi baru masuk dekat mata kamu. Okay, so nak cakap kat sini, dia lalu dua medium iaitu dia masuk lalu medium ni. Okay. This one. And then this one dia akan lalu the second medium. Okay. So ni tunjuk contoh je lah kan. So this one obviously ni daripada udara and air sama dengan 1 and glass maybe sama dengan 1.55. Okay. So ni kita akan masuk, cahaya akan masuk macam ni, IR and then RR kan. Okay, so kamu pun lukislah kat bawah ni. IR, this one is RR, okay. So katakanlah objek distance kamu ni adalah 5 cm kan. And then katakanlah radius of this bola adalah 8 cm, okay. So this one kamu pun guna formula N1 over U plus N2 over V is equals to N2 tolak N1 over R. Okay, so N1 kita daripada udara which is sama dengan 1 ke gelas kan, which is sama dengan 1.55. So ni masukkan 1 over 5, positif 5 lah sebab IR same side dengan U. Okay, so this one akan jadi tambah 1.55. Selalu kita nak tahu berapa V kita lah. Okay. Position of the image tu. So ni akan jadi 1.55 tolak 1. Okay. How about our radius? So katalah radius kita dekat sini kan. This is our radius which sama dengan berapa tadi? 8 cm. Okay. Jadi Miss nak tanya Miss nak tanya Jezabel. Jezabel rasa radius tu positif 8 ke negatif 8? Isabel? Kalau kita beli meeting pula. Miss nak tanya Jun lah Jun. Ya, Miss. And dia negatif 8 ke 8 kamu rasa Miss nak letak dekat R ni? Nina. Remember negatif apa? Positif. Positif. Tengok balik table ni. U, V, R, F. Okay. So kalau R same side dengan R boleh nilai dia positif. Kalau R same side dengan U boleh nilai dia positif. Okay. Tapi kamu tengok kat sini kan. Betul lah positif. Sorry. Sorry lah. Miss pun bangun tidur ni. So jawapan dia adalah positif 8. Okay. Very good. Okay. So V sama dengan tadi positif sebab R same side dengan RR. Okay. So positif. So R kamu akan katalah kamu tekan calculator and anybody got that time for that. So Miss pakai letak je lah value dia. So katalah you dapat 20 cm katalah Okay. So maksudnya image kamu daripada sini ke sini adalah Miss padam adalah so ni kamu akan dapat V sama dengan 20 cm. Okay, so dah dapat image untuk first surface. Okay, and then dia akan lalu, cahaya tu akan lalu pula second surface. Okay, second surface. Okay, so kat sini nak cakapnya image pertama kamu tadi tu, this image kan yang ni lah, yang Miss bulat ni, nampak tak? Akan jadi the second object. Dia akan jadi the second object for your second surface. Maksudnya kat sini kan, kamu tengok buat. Okay, tadi kita dapat image itu daripada sini berapa? 20 cm So tadi berapa dia punya radius 8 So radius 8 jadi diameter dia dalam 16 cm lah kan. Okay, jadi tapi image kita daripada sini ke 20 maksudnya keluar lagi kan. So ni image kita tadi. So ni namanya adalah
kat sini akan jadi 4 cm lah kan. Okay. So nak cakap ni kat sini. Ni alih mata ni sekejap. Nak cakap ni kat sini, our image yang pertama yang lalu first surface tu akan jadi the second object untuk the second surface. Jadi kat sini kan kamu akan lukis gambar raja dia macam ni So image kamu ni kan panjang ni kan 20 cm tu. So rupa-rupanya dia dekat sini sekarang ni. Which is akan jadi the second object for the second surface di mana nilai dia dengan surface yang kedua tu adalah 4 cm. Okay. Kita tak boleh ambil lah 20 cm. Sebab 20 cm tu daripada sini kan, sini ke sini. Tapi kita tengah merujuk pada second surface. Jadi kita kena ambil lah daripada distance dia tu kepada surface dia yang baru. Iaitu hanyalah 4 cm. Okay. So sekarang ni cahaya kamu akan masuk daripada gelas. And IR akan keluar kepada udara lah. Okay. So ni 1.55. Ni N2 sama dengan udara iaitu 1. So kamu pun gunalah formula N1/U plus N2/V is equals to N2 minus N1/R. Jadi N1 kita sekarang adalah terbalik lah. 1.55. Okay, how about our U? Okay, U kita sama dengan 4 cm. Tapi dia tak same side dengan IR. Maka nilai dia akan jadi -4 lah. Okay. -4 plus 1/V is equals to 1 minus 1.55 and then kita tengok kita punya radius dekat sini kan. Radius sama dengan 8 cm. Kenapa radius kat situ? Sebab kalau kita buat bulatan penuh, dia ke sana kan. Ini kalau kita buat bulatan penuh, radius kita macam tu Okay. So radius kita akan jadi -8 sebab radius dia tak same side dengan RR. Okay. Dia side yang berbeza. Okay, and then katalah kamu tekan calculator and then you dapat jawapan kamu sama dengan 10 cm contohnya. Okay. So that is your final answer lah. So V 10 cm ni maksudnya dia dekat daripada sini ke sini sama dengan 10 cm. So inilah image kamu, final position of your image. Okay. Tak apalah, ini contoh soalan. Kita akan buat soalan betul-betul Okay. So selalunya dalam PSPM dia tak pernah tanya lagi lah untuk dua surface. Dia selalu tanya untuk satu surface je. Tapi kita belajar je lah dua-dua Okay, kita cuba buat soalan kat dalam lecture note kamu ni So ini adalah table yang untuk kamu hafal tu. Jadi kamu tak payahlah hafal table ni sebab Miss dah ajar dah cara untuk kamu tahu dia positif ke negatif Kamu guna je lah cara Miss tu. Daripada kamu hafal membutuh tulis. Ya, Nat? Sorry. Okay, kita cuba buat example 5 Okay, soalan ni macam senang sebab ada satu surface saja. Okay, let's read the question. So, a cylindrical glass throw in air has a refractive index of 1.52. So, N untuk glass ni adalah 1.52 and the refractive index untuk udara air adalah 1 lah. Okay. So, one end is ground to a hemispherical surface with a radius of R. So, okay. So, maksudnya gambar raja dia macam ni kan? Okay, kita bulatkan dia. Okay. So, ni kita punya spherical surface and then this is our object and then kita nak tahulah mana object image position of our image. Sebab dia cakap find the position of the image for a small object 8 cm to the left of the pole. So this one we have U is equals to 8 cm lah. Okay, and then dia kasih lah radius of the hemispherical surface is 2 cm. Jadi ini adalah kita punya radius lah 2 cm. Okay. So ini daripada air to glass. Okay. So ini yang apa nak pandang ni kamu ignore lah. Ini ray diagram je which is kita tak belajar. Okay. So sekarang ni kita akan buatlah anak panah kita iaitu dia berbeza tahu dengan 7.1 pantul. Yang ni memang bias berjaya masuk dalam cahaya tu. Okay. So apa-apa pun hafal lah table ni. Okay. U, I, R, 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 U, V, R, F. Okay. Right. So sekarang ni kita pun gunalah formula sebab kita nak cari V kan.
So N1 over U plus N2 over V is equals to N2 tolak N1 over R. Okay. Jadi kita masuklah N1 adalah daripada udara kan. Ini masuk kepada gelas 1.52 jadi 1 over K. So since U kita same side dengan IR maka nilai dia akan jadi positif 8 K. Plus N2 kita 1.52 over V is equals to 1.52 tolak 1. Jadi Miss nak tanya Rokia rasa R kita tu kan, R ni positif ke negatif 2 Rokia? Positif. Okay. Ya, positif. Positif kan? Okay. Sebab IR ni same side dengan R. Okay. RR same side dengan R jadi dia akan jadi positif 2. Okay. Cuba kamu tekan kalkulator berapa kamu dapat? Okay, so I think you will get your answer to be berapa Suzanne boleh tak beritahu Miss berapa jawapan dia? 11 point something I think. Or kenapa Miss left the meeting pula? Astaga. Okay, sorry. Miss ada dalam meeting ni balik. Kejap Astaga. Dekat laptop ni terkeluar pula. Can anyone tell me the answer? Miss saya dapat. 11.26. Okay, thank you. That's the correct answer lah. Okay. So I share the screen, right? Okay, 11.26. Okay, so since jawapan dia adalah positif 11.26, maka so mesti image kamu ni dekat belah RR ni lah. So this is RR. So maksudnya daripada sini ke sini lah. So distance daripada cermin tu, surface tu, ke surface tu adalah 11.26 cm. Okay. Tapi kalau jawapan dia negatif 11.26 maka image tu akan jadi belah sini lah. Okay. Sebab dia dekat IR. Okay, ni senang lah kan sebab dia guna satu surface je. Okay, kita cuba buat example 6 pula. Okay. Right. So example 6. Okay. Okay, baca soalan dia sama-sama. Okay, sempat ke salin tadi? Salin, siapa tak salin lagi? Okay, kita cuba buat example 6 dan kita akan cuba buat soalan tutorial. Okay, moving on. Okay, example 6. Okay, so an object is 20 cm in front of a glass block with a concave surface, so ni bentuk concave kan, of a radius of curvature 10 cm. Okay, so find the position of the image lah. Okay, so again we akan gunakan formula tu, iaitu N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R lah. Okay, so kita buatlah yang ni So we have this IR, we have this RR, okay. And then this one akan jadi kita punya U. This one U kita sama dengan 20 cm, okay. Okay, so ini daripada air and air is 1 and apa ni? And glass. Oh, dia tak kasih Oh, and glass dia kasih 1.5, okay. So kita pun masukkanlah 1 over. So kita akan jadi positif 20 lah. Sebab IR same side dengan U, okay. So remember the table. IR, U, RR, V, RF, okay. So tambah dengan 1.5 over V is equals to 1.5 tolak 1 and then R kita. Siapa nak teka? Amira rasa R kita negatif ke positif? Yeah?
Positif. Positif ke? Kita tengok balik. This Sekejap is... Miss. Ya. So ni R kita kan? Kalau kita buat bulat. Negatif Miss. Okay, thank you Mira. Betul, jawapan dia adalah negatif So R kita akan jadi negatif 10 sebab R kita dia tak same side dengan RR. Okay. So kamu pun tekanlah calculator and then I think you will get your answer to be I think negatif 15 cm. Cuba kamu check balik. So negatif 15 cm Okay, so maksudnya image kamu ni dekat sinilah. Dia bukan dekat bahagian RR ni tapi dia dekat bahagian IR. Jadi maksudnya image kita tu daripada sini ke sini kot. Tak kisahlah, sketching je kan. So ni V sama dengan 15 cm. Okay. Sebab dia, kenapa dia kat situ? Sebab nilai dia negatif. Okay. So dia mesti dekat bahagian IR. Okay. So itu yang macam senang punya Okay, kita cuba buat soalan tutorial. Okay, soalan tutorial ni apa-apa material yang Miss bagi dalam Google Meet ni Miss letak Google Classroom nanti Dia punya jawapan dengan skema. Ada soalan dengan skema. Okay, kita cuba buat. Okay, sempat ke salin tadi? Miss ni laju betul. Salinlah. Siapa tak salin lagi? Okay, kita akan cuba buat soalan lain pula Okay, so kita buat soalan ni nah. Nanti Miss kasih soalan ni dekat GC, okay? Right, okay. So let's read the question. Okay, so a spherical fish bowl of a radius 30 cm. So kita ada fish bowl di mana radius fish bowl ni adalah radius dia adalah 30 cm. So dalam ni ada fish lah. Okay. Contains water of refractive index of 1.33. So N water is 1.33. So ni N air, udara 1 lah. Okay, a small goldfish is 10 cm from the front wall of the ball. So katalah ni front wall of the ball. So we have fish kat sini. Fish kat sini. Di mana distance dia hanyalah 10 cm. Okay. So, soalan tanya apa Dia tanya, where will the goldfish appear to be from an observer at the front wall of the bowl? Okay. So, katalah ada mata kat sini, mata kamu lah kan nak tengok. Kamu nampak ikan ni tapi kamu nampak ikan tu dekat mana sebenarnya? Okay. Okay. So, sekarang ni, okay, the effect of thin glass is negligible. Ya, dia dah. Okay, tak apalah. Okay, so kamu pun tafsirkanlah gambar raja ni. Macam ni kan. Okay. So cahaya akan sentiasa datang daripada objek kamu lah. Datang kat sini and then masuk ke mata. Okay. So ni akan jadi kita punya IR. Ini kita akan jadi kita punya RR. Okay. So this one objek kita adalah U sama dengan 10 cm. Okay. So kita akan guna formula. Kita nak tahu berapa position of the image kita kan. So N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R lah. Okay. Jadi sebab dia masuk daripada water iaitu 1.33 masuk kepada air 1. Jadi ni 1.33 over U kita akan jadi positif 10 sebab same side dengan IR. So ni positif 10 plus N2 kita 1 over, kita nak cari V berapa. So ni akan jadi 1 tolak 1.33 over, okay. So ni radius kita kan. So radius kita tadi sama dengan 30 cm. So radius tak same side dengan IR. Maka nilai radius akan jadi negatif 30, okay.
So kamu tekanlah calculator semua. And then you will get your answer to be nanti kamu tekanlah kalkulator negatif 8.20 cm. Okay. So disebabkan jawapan tu negatif, maka image kamu bukan dekat sini lah. Okay, image kamu nampak image kamu bukan kat depan mata ni, dekat bahagian ni. Kamu nampak dia dekat macam jauh lagi daripada sebenarnya. Okay, sedangkan dia dekat sini je. Ya ke? Image kamu kat sini tapi kamu dapat 8.2 kan. So kamu nampak dia lebih kurang kat sini lah. Okay. So nak cakap ni your image kamu akan nampak je dekat sini. Image tu dekat bahagian IR sebab nilai dia negatif 8.2 cm. Okay, so object appear to be closer than it is lah. Okay. So itu adalah untuk A. Okay je kan kalau satu surface. Dia yang macam susah sikit bila dia dua surface. Tapi tak apa, kita boleh buat. Okay, kita cuba buat soalan yang kedua pula. Okay, sekejap Okay, siapa-siapa dah habis salin boleh bagi tahu. Sudah, Miss. Okay. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua pula Okay, sekejap Ni Mak Sepadam ni sebab tak ada tempat. Apa pun Miss bagi skema ni nanti dekat Google Classroom. Okay, kita cuba buat yang kedua pula. Okay. Okay, so the fish bowl is placed near a window. Okay, so fish bowl ni placed near a window lah. Okay, where it will receive, where it will receive the evening sunlight. Okay, so is there any risk that the eyes of the goldfish may be damaged because sunlight may focus sharply on them? Okay, tak apa. Kamu ingatlah apa-apa pun kan untuk subtopik ni, N1/U plus N2/V is equals to N2 minus N1/R. Dia akan selalu cari V kita dekat mana, okay? So sekarang ni tadi kita buat apa Tadi kita buat fish ni adalah objek kita, and then image daripada objek masuk kepada eye of the observer, okay? Tapi sekarang ni maksudnya eye of the observer ni nak tengok mana ikan kita tu ataupun objek kita tu lah, okay? Tapi sekarang ni soalan ni cakap dia punya objek kita adalah sunlight. So ada sunlight masuk, okay. And then dia cakap eye of the goldfish. Maksudnya goldfish kita tu jadi eye of the observer. Dia nak tengok sunlight tu dekat mana dia nampak kan. Adakah sunlight tu akan damage mata dia ke apa ke kan. So kita nak tahu berapa image position of the sunlight tu, okay. So sekarang dia peranan dah bertukar lah, okay. So sunlight ni kita punya objek. Ikan ni kita punya eye of the observer lah. Okay, so dia nampak sunlight tu dekat mana. Okay, so kat sini kamu tengok okay, N1 kita semestinya daripada udara, air, and then masuk kepada glass pula, masuk kepada water, right? So ni N dia 1, ini N dia sama dengan 1.33, okay. So N1 kita adalah 1 over, okay, so sekarang ni tadi tu kita tahu distance ikan dengan spherical surface kan. Ni nak cakap ni spherical surface kita kat sini Okay, that is our spherical surface. So cahaya akan masuk IR, ni IR lah, okay. So ataupun besarkan dia takut tak nampak. So ini objek kamu. So ini adalah RR, okay. So tapi kamu tak tahu kan berapa distance sunlight ni daripada dia kepada spherical surface ni kan. Tapi nama pun sunlight kan, dia datang daripada matahari, jadi distance dia sangat jauh. So bila dia sangat jauh, kita cakap dia infinity je lah, okay. Dia nak memudahkan kerja kita. Okay, kalau kamu tengok objek tu kan daripada tempat yang sangat jauh, daripada matahari contohnya kan, matahari sampai ke spherical surface, memang infinity lah.
Ataupun dia cakap perkataan macam object from a distant. Atau distant tu sangat jauh. Jadi kita mula letak je infinity kat situ. Okay. So kamu masukkanlah infinity kat situ. Okay. So dia senanglah kerja kita sebab 1 bagi infinity sama dengan kosong. Okay. So and then masuk second surface kita iaitu water 1.33. And then kita nak tahu V berapa lah. Okay. And then kita buat 1.33 tolak 1 over. Okay. Ingat radius of the bowl tadi 30 cm. So ini adalah kita punya radius lah. So radius is 30 cm. Okay. Jadi nilai radius kita, nilai dia akan jadi positif sebab dia same side dengan RR. So this one kamu masukkanlah 30 cm. And then kamu selesaikan, kamu akan dapat V sama dengan ada jawapan tu kan 120.90 cm. Okay. Okay, so maksudnya mana image kamu tu So V mesti daripada surface ni jauh sangat. Jauh iaitu image kita ni. Yang ni distance dia sekarang. So V sama dengan 120.90 cm. Which is bowl ni pun besar dia tak kat mana je 60 cm Which is image kamu form jauh sangat. So adakah goldfish ni mata dia akan kena tak? Nampak tak image of sunlight tu? Jawapan dia dia tak nampak pun sebenarnya image of sunlight tu. Sebab apa? Image of sunlight tu jauh sangat terasa dekat belakang bowl of water ni. Jadi no harm to the fish. Okay, hope you understand. Okay, so kita cuba buat last question Yang tadi kita discuss ni semua hanya melibatkan satu surface. Jadi kita nak tengok kalau dia ada 2 surface pula. Okay? Kita cuba buat. Kita rehat sekejap lah. 3 minit boleh? Okay, let's try to do the next question. Okay, so let's try to do this one pula, nombor 8 ni. Okay, tak apa. Cakap rehat 3 minit kan? Tunggu sekejap 9.45 kita sambung balik. Okay, kita cuba buat soalan nombor 9.45 ke belum lagi? Sorry. Kita apalah, kita sambung je lah Lama pula nak tunggu. Boleh habis awal. Okay, YOLO. Okay. Lambat ni masa lalu Okay. So, kita buat nombor 8 dan then kita end lah this session. Okay. Okay, so baca soalan ni Okay, a beam of parallel light rays from a distant object. So distant ni kamu dah tahu jauh sangat objek ni. Jadi kita letak je U sama infinity which incident on a glass sphere of diameter 6 cm. So kita ada glass sphere 6 cm. So radius dia dalam 3 cm lah kan. And then dia cakap lah N untuk glass ni adalah 1.58. Okay, and then mesti tulis radius dia 3 cm
Okay, so find the nature and position of the image produced by the first and second refractive surface. Okay, so this one Miss pecahkan dia macam tu dengan macam tu lah. Okay, so this is our object. Okay, so sekejap Miss buat macam tu, Miss buat macam ni. Okay, so this is our object which is come from a distance object, iaitu kita letak the U sama dengan infinity lah. Okay, so kita nak tahu kita akan buat satu-satu lah. Okay, bila cahaya distant object ni, apa yang orang kat sebelah ni akan nampak kan? Orang kat sebelah tu, belah sana nampak. Tapi cahaya kamu akan lalu two surface lah. Dia akan lalu surface ni, incident ray, refracted ray. Dia akan lalu incident ray, refracted ray. Okay, so kita buatlah. This one is incident ray and then this one is refracted ray. Okay, so kita pun buatlah. Kita tahu ni daripada air 1, ini and glass which is equals to 1.58. Okay, so you just use this formula, N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R. Okay, so N1 kita semestinya sama dengan 1 lah, sebab daripada udara bahagi dengan infinity. Okay, and then plus N2 kita 1.58 over V is equals to 1.58 minus 1 over. Okay, so radius kita, siapa yang Miss nak tanya? Miss nak tanya Christina. Christina rasa radius kita berapa Positif 3 atau negatif 3? Positif. Positif sebab this is our radius, isn't it? Okay, thank you Krishna. So radius kita is 3 cm. Okay, so dia same side dengan RR. Okay, jadi dia akan jadi positif 3. Okay, so kamu selesaikan, you will get your V to be berapa 8.17 cm. Okay, so positif lah. Okay, so nak cakapnya image kamu daripada sini ke sini adalah U sama dengan 8.17 cm. Okay, okay, so 8.17 cm. Okay, so remember our first image akan jadi the second object. This one akan jadi second object untuk the second surface. Jadi kamu tengok okay, the distance dia daripada sini ke sini adalah 8.17. Tapi kamu punya glass sphere ni besar mana je Dia diameter dia besar 6 cm je kan? Tapi distance image kamu daripada sini ke sini kan? Iaitu yang total semua ni adalah 8.17 cm. Jadi ini adalah objek kedua kamu untuk surface ni kan. Which is objek mestilah daripada sini ke second surface kita lah. Tak bolehlah daripada hujung, tak bolehlah daripada sini ke sini sebab ini dah merujuk pada second first surface kan. Now we are doing the second object for the second surface. Jadi mesti distance daripada sini ke sini, iaitu distance dia adalah sebanyak 2.17 cm. Okay, so ini akan jadi I 2.17 cm. Okay, tapi cahaya kamu memang masuk macam ni IR, RR, IR, RR. Okay, so straight line je. Okay, so ni akan jadi kamu punya IR, this one you punya RR. Okay, so again kita nak cari, kita akan guna formula ni, N1 over U plus N2 over V is equals to N2 minus N1 over R. Okay, so N1 kita dia daripada glass kan 1.58 masuk ke udara iaitu 1. So terbaliklah pula 1.58 over
Jadi Faiza, kamu rasa Miss nak letak U ni berapa kat sini? Faiza. Baik. Berapa? Positif. Positif ke negatif? Ni. Negatif, Ah, negatif. Negatif Okay. Thank you. Ya. Thank you Faiz. Okay, Sebab U Miss. kita dekat sini, IR dekat sini. Jadi dia dekat side yang berbeza ni case yang first time U negatif kan. So this one would be negative 2.17 plus masuk ke udara balik, cari V. 1 tolak 1.58 bahagi dengan So our radius adalah sini kan. Radius 3 cm sebab kalau kita buat bulatan, radius dia macam tu kan. So this one will be negative 3. Okay. So kamu tekanlah calculator, you will get your V to be, cik tekan calculator. So 1 tolak 1.58 bagi negatif 3. So this one is 0.193. 1.58 bagi 2.17. This one will be negative 0.728 plus 1 over V. So 0.193 campur 0.728, 1 bagi answer. So you will get your V to be 1.09 cm. Okay. Bolehlah salin benda ni. Okay kelas, kalau kamu dah habis salin, okay, so esok kita akan ada lecture, so Miss akan sambung chapter 7 lepas tu Miss nak cakap hari Jumaat ni Miss nak buat kelas waktu yang sama macam kita buat tu kan, yang Miss anjak lab kamu tu pergi ke hari Jumaat tu kan, so esok pun ada kelas juga hari Jumaat pun ada kelas juga. So nak cakap ni kat sini, kamu ada kelas hari Khamis pagi dengan Jumaat pagi apa-apa nanti Miss message lah kat WhatsApp. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kamu boleh leave the meet. Okay, thank you so much. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Thank you, Miss. 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 Thank you, Welcome. Miss.